Kata siapa orang yang tajuknya dibenci dan dicintai, betul? Okey, jadi yang kata-kata yang dibenci dan dicintai ini, dibenci siapa dan dicintai siapa? Siapa orang yang paling mencintai? Siapa yang paling mencintai? Siapa yang memberi cinta? Siapa yang mengekalkan cinta? Siapa yang mencabut cinta? Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita angkatkan rasa syukur setinggi-tingginya dengan ungkapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah kita diterima sebagai satu daripada tanda syukur sebagai hamba Allah yang sedang menuju jawatannya namanya Khalifah Allah dan seterusnya menjadi calon syurga Allah. Kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kerana kita diberi kesempatan lagi untuk menjadi salah seorang daripada pengikut Rasulullah yang layak untuk mendapat syafaat dan seterusnya dijemput masuk berjumpa Allah melalui syafaat baginda insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pertama minta maaf kerana yang ditunggu tu orang lain. Kadang-kadang mengganti kuliah ke betul? Ganti kuliah ke apa? Tak. Ampun. Ganti. Oh ya ke? Ampun tuanku. Kadang-kadang orang yang diganti itulah yang orang yang diganti itu yang membuatkan crowd yang ramai. Tapi kalau orang yang kecewa kerana yang datang bukan yang ditunggu, itu juga satu apa kita kata perkara yang harus dihargai. Jadi semuanya senang hati. Senang salam orang kiri kanan cakap I love you insya-Allah. Salam. Tengok mukanya sebab jenazah kita tu dia tengok muka. Bukan dia tengok tangan, okey? Itu kekuatan. Ungkapan yang paling susah untuk kita ungkapkan sebagai orang biasa, okey? Maka mudah-mudahan ada tak yang dipegang tangannya tak senyum? Itu dekat-dekat jadi jenazah. Sebab yang tak boleh senyum jenazah je. Selagi belum jadi jenazah, belajarlah untuk memberi. Dan paling mudah adalah memberi senyuman tak pakai modal besar kecuali energi sikit dengan kekuatan emosi dan akhirnya disokong oleh kekuatan spiritual. Bermakna kita salam bukan jasadnya tapi yang kita sentuh adalah perasaan dan hatinya. Ini pun satu lagi kekuatan. Kalau kita salam orang niatnya apa? Kalau sekadar nak sentuhkan tangan ke tangan itu hanyalah kesihatan dari segi saraf. Sebab sarafnya ada dua benda yang sangat hebat. Sebab itu tangan kanan dengan tangan kiri sarafnya berbeza, energinya berbeza dan berkahnya beza. Okay? Sebab itu jangan biarkan anak cucu makan tangan kiri minum tangan kiri. Kononnya tangan kanan kotor. Padahal kotor makanan aja, betul? Ini pun jarang diambil kira. Dalam majlis pun tak boleh. Dalam majlis orang kahwin, dalam majlis kenduri, semua orang suka sangat makan minum tangan kiri. Makanya kita membuang berkah yang ada di tangan kanan dan pastinya kita memasukkan racun-racun ke dalam jasad kita yang menanti menyokong kekuatan nafsu. Bila dia masuk dalam, dia gabung. Kita ada nafsu, kita ada iman, kita ada syaitan. Okay? Dengan makan sikit tu saja. Okay? Makan salah tangan saja kita jumlahkan penyokong-penyokong nafsu tadi. Okay? Itu sebab kita jarang ambil kira benda-benda ini sehingga anak kita jadi sesat. Anak kita susah nak berdoa, anak kita susah nak dengar kata dan sebagainya. Jadi jangan, pertama salam dan ujungnya minta maaf. Okay? Itu kekuatan. Mudah-mudahan kita dapat minta maaf dengan semua orang. Ramai orang insya-Allah. Jadi pegang balik kekuatan tangan yang Allah bagi. Okay? Ini sebahagian dari peringatan. Mudah-mudahan dia membantu untuk kita merasa kita memberi dan memberi dan memberi. Bagi salam, kita pegang tangan orang, maknanya kita memberi. Apa yang kita beri? Doa dan cinta. Doa tanpa cinta kosong. Kenapa kita berdoa kadang-kadang lambat sangat nak dikabulkan? Ataupun nak Allah kata doa kamu ikut aku. Tugas kamu berdoa aje.
Tapi situasi, keadaan, masa dan ketentuannya adalah aku, kata Allah. Jadi sebab itu kita selalu berdoa, tapi pakai hati ke pakai perasaan, pakai jiwa. Kita jarang pakai jiwa, sebab itu kita jarang menangis bila berdoa. Masuk sampai ke raudah pun tak senyum lagi. Susah nak senyum kerana kita jarang-jarang mengangkat berdoa pakai hati. Biar doanya sikit. Ada orang tanya, doktor, saya nak tahu, saya tak ingat doa apa-apa. Jadi nak minta apa dengan Allah? Apa yang kita nak? Puan nak apa? Saya nak syurga. Maka angkat tangan, doanya apa? Ya Allah, ya Tuhan, kurniakan aku kesempatan masuk syurga. Ya. Tak perlu panjang-panjang 5 kilometer doanya. Tetapi doa itu terangkat dari jiwa, terangkat dari hati. Dan akhirnya pusingan kedua kita sudah mula menangis. Sebab yang kita minta adalah syurga. Yang datang sini untuk apa? Ilmu. Macam-macam alasan. Kita tinggalkan semua alasan, pegang satu. Saya nak masuk syurga. Ya Allah, di majlis ilmu yang saya datang hari ini, satu sebab untuk saya layak dipilih masuk syurga. Sebab orang masuk syurga bukan ilmunya sahaja. Orang masuk syurga bukan kerana kayanya. Orang masuk syurga bukan kerana miskinnya. Tetapi kalau kita miskin, jadilah mohon dengan Allah, ya Allah, jadikan kemiskinan aku ini melayakkan aku masuk syurga. Kalau dia kaya, ya Allah, jadikan kekayaanku ini untuk aku layak masuk ke syurga. Kerana sahabat Nabi terdiri dari 2 golongan. Satu golongan yang kaya dan satu lagi golongan yang miskin. Golongan yang miskin dia tak nak kaya, dia nak kekal miskin. Sebab kita kata di syurga ramai orang miskin, betul? Tapi sahabat imannya, kekuatannya, ibadahnya kekal abadi sama banyak dengan orang kaya. Walaupun orang miskin kadang-kadang rasa jealous, ya Rasulullah, orang kaya boleh buat pahala banyak kerana mereka boleh bersedekah. Kami ni sikit pahalanya sebab kami ni tak ada apa yang nak disedekah. Kamu layan suami, kamu jaga rumah, kamu jaga anak. Itu merupakan sedekah-sedekah kamu, kata Rasulullah. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak pegang. Jadi doa pakai hati, doa pakai lidah, doa pakai perasaan, doa pakai pikiran. Kalau kita minta syurga, bayangkan. Sebab itu kalau minta syurga, kena tahu syurga itu macam mana. Syurga mana yang kamu gambarkan. Supaya kita bercakap tu rasa, ya Allah, ya Tuhan, aku nak syurga Firdaus, ya Allah. Aku nak syurga yang banyak pokok, aku nak syurga yang banyak buah-buahan. Aku banyakkan surah mana yang banyak pakai syurga? Yang sebut syurga surah mana? Tak kira lah Waqiah kat Rahman kat surah Al-Mulk, apa saja surah yang bercerita pasal syurga. Sebenarnya untuk kita membayangkan dalam kepala masa kita berdoa, ya Allah, layakkan aku sampai ke masjid ini dan ini menjadi satu sebab untuk aku layak dipilih masuk syurga. Tak payah nak cari ilmu, nak itu, nak ini, nak ini. Kenapa datang nak jadi ahli syurga? Ini mesti lancar dalam lidah, mesti terikat dalam kepala dan mesti terungkap dalam hati dan jiwa. Boleh jelas? Ini merupakan satu daripada sebab. Kita kata siapa orang yang tajuknya dibenci dan dicintai, betul? Okey, jadi yang kita kata yang dibenci dan dicintai ini, dibenci siapa dan dicintai siapa? Siapa orang yang paling mencintai? Siapa yang paling mencintai? Siapa yang memberi cinta? Siapa yang mengekalkan cinta? Siapa yang mencabut cinta? Maka sekali lagi, Maha mencintai, Maha menyayangi. Bila ini kita angkat bukan pakai lidah. Sekali lagi kita angkat pakai roh. Kita angkat pakai jiwa. Kita angkat pakai hati. Kalau pakai emosi pun rasanya sudah kuat. Yang mampu menggugah jiwa kita, ya Allah. Aku mohon padamu yang maha penyayang. Aku mohon padamu yang maha pengasih.
Aku mohon padamu yang maha kaya. Pasti hati akan terangkat, perasaan akan mengikut ungkapan, dan air mata akan membuktikan. Boleh. Kita sudah tahu Allah maha mencintai. Apa yang dia bagi ke kita, aku ciptakan kamu dari tak ada kepada ada. Tak ada contoh. Okay. Tapi tak ada yang serupa, semua lain-lain. Walaupun twin kata-kata, belum tentu serupa. Kalau itu kita tak boleh jadikan sebab, Allah maha bijaksana. Sebab itu nama-nama Allah itu harus mengangkat kekuatan jiwa. Kita melihat, ya Allah, anak aku pun tak serupa, anak aku lain-lain. Warna kulitnya lain-lain, ya Allah. Kaya maha agung, ya Allah. Kaya maha bijaksana, ya Allah. Mengurus hidup kita. Boleh faham? Selalu kita guna perkataan kebetulan. Itu sebenarnya menceraikan kita dari Allah. Boleh faham? Ini kebetulan je. Kebetulan jumpa awak kat sini kan. Kebetulan saja. Kerana apa? Kita tidak bercakap pakai hati. Dan kita tidak bercakap pakai iman. Kita bercakap pasal otak kita. Kita bercakap ikut pengetahuan kita. Bukan ikut pengetahuannya Allah. Kerana tidak ada yang kebetulan. Kecuali takdirnya Allah. Jadi kalau kita faham orang beriman itu sangat percaya dengan takdir. Maka apa yang kita temui itu adalah takdirnya Allah. Maka ada orang susah hati tak? Yang maha berkuasa itu siapa? Maka kita kalau kita tanya semua 99 nama Allah tu dah masuk dalam jiwa kita belum? 10 ada tak? 20 tak ada 100 mungkin. Tapi ada 10, ada 20, ada 30. Yang mana kita boleh gunakan di dalam sepanjang masa. Ya Allah, ya Karim, Kau yang maha baik, ya Allah. Menemukan apa yang kita hajat, baik ke tak baik? Siapa yang mampu menemukan? Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Baring, Kau yang maha mengurus. Tak ada kebetulan datang sini. Umi datang sudah ditentukan Allah. Puan-puan datang sudah ditentukan Allah. Dan kita nak hujungnya sama. Ketentuan datang Allah bagi. Tapi hujungnya sama ke tak? Sebab itu tentukan hujungnya. Cara mana pun kita buat, ujungnya mesti sama. Kita sedang melangkah menuju tak berani sebut. Apa sebab tak berani sebut? Tak pasti, takut salah, nanti kena empuk. Biar dia empuk di sini, jangan dia empuk di sana. Okay? Maka kekuatan yang kita kenal, siapa pun dia, berapa pun umurnya, dari mana pun dia mengarah, ke mana pun dia menuju, pasti kita faham. Dia berjalanlah dari sudut mana pun, belah mana pun, tapi yang ditujunya sama. Okay? Kita sedang menuju kematian. Satu jambatan yang akan memudahkan kita, akan membolehkan kita bertemu dengan Allah. Kita sedang berjalan menuju syurga atau neraka. Jadi kalau hajat berjalan, bergerak menuju syurga, ada maksiat tak di dalamnya? Ada kesalahan tak di dalamnya? Ada dosa tak di dalamnya? Kita berjalan dari sini ke depan, jalan macam-macam nampak, macam-macam cerita. Anak kita, mak kita, saudara kita, jiran kita. Betul ke tidak? Kerana apa? Impian kita tak kukuh. Setiap perjalanan ini pasti kamu akan berjumpa, namanya satu. Kamu pasti berjumpa Allah. Bentuknya macam mana? Kamu mesti dibimbing Allah. Kamu mesti diizinkan Allah. Kamu mesti dijaga Allah. So what? Kenapa jadi susah? Kenapa jadi bimbang? Kenapa banyak ragu-ragu? Kenapa banyak takut?
Kerana keyakinan Allah teman kita 24 jam sangat rendah. Jadi dari hari ini melangkah menuju syurga. Bila melangkah menuju syurga, melangkah menuju Allah, melangkah menuju kuburan, rumah terakhir. Jadi kita, kalau kita ingat 3 ni, Umi dah ujung. Okay, dah 73 maknanya dah dekat-dekat sangat nak sampai. Tapi tidak bermakna orang 20 jauh lagi dah. Orang 40 jauh lagi dah. Ini pun kita kena yakin. Maka kita pegang balik. Setiap perjalanan itu, perjalanan yang membawa kita diteman oleh siapa? Siapa yang teman kita dalam perjalanan? Rasa ke tak rasa? Ingat ke tak ingat? Sebab itu kalau orang yang ingat, dia berjalan tak sebut benda lain. Dia tak nampak baju orang cantik, dia tak nampak kasut orang mahal, dia tak nampak gelang orang. Dia nampak Allah. Aku berjalan menuju Allah, diteman oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dilindung oleh Allah. Rasa tak cinta Allah? Rasa ke tak? Tak rasa. Ini yang tidak bertunjang. Ada rasa macam kiambang. Siapa tahu kiambang? Pokok yang ada di permukaan tanah, di permukaan tasik. Nampak cantik mengembang. Cantik bunganya. Tetapi akarnya tak jejak. Inilah iman kita. Tak jejak akarnya sehingga air muka tidak berubah. Sehingga pergerakan tidak berubah. Sehingga hasil tidak berubah. Nabi mana pergi surau? Nabi mana pergi masjid? Okey, betul ke tak? Tadi dalam perjalanan jumpa macam-macam. Jumpa orang jual sayur, beli pula dulu. Tadi matlamat nak pergi masjid. Beli dulu kerana sayurnya sayur kegemaran. Okay? Nanti takut habis. Oh, iyalah tamak dunia. Pesan siap bayar. Mana tak lewat 10 minit. Boleh faham? Begitulah syaitan menguji. Begitulah syaitan mengacau. Di situlah balik ingat. Aku tadi datang nak pergi masjid, bukan nak beli sayur. Walaupun sayur depan pintu. Boleh faham? Nanti habis macam mana? Ini yang satu contoh. Kita rasa atau tidak sebenarnya dengan fakta apa kita mengaku bahawa Allah sayang aku, Allah cinta aku. Apa bukti yang kita gunakan sebagai alasan bahawa aku memang rasa Allah sayang aku. Kita suami tak sayang je letih, betul? Sayang siapa yang kita paling takut hilang? Yang dijaga sayang siapa? Jaganya manusia. Harapannya pada manusia. Pertolongannya pada manusia. Maka yang kita kata mencintai, dicintai dan yang dibenci. Kita mungkin tahu apa yang menyebab Allah dah kata tak, aku cipta kamu ini untuk untuk ibadah. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Peganglah ayat tu. Jadikan semua usaha dari pagi buka mata sampai tutup mata, aku sedang ibadah. Pegang paling sikit. Pegang dalam ayat itu. Ingat, aku diutus untuk jadi ibadah. Jadi dari buka mata dari sampai tutup mata, niat buat apa pun. Bagi makan kucing pun, ibadah. Supaya kita benar-benar rasa, ya Allah, baiknya Allah. Lembutnya Allah, santunnya Allah, murahnya Allah. Contoh. Ini yang pada Umi kalau tidak diperjuangkan, kita akan hidup macam biasa. Air mata nak nangis bila nyebut Allah tu sikit no. Suka kita yang paling banyak gelak lebar 1 kilometer dengar. Kalau dia ada kita tahu, dengan gelak pun tahu dah. Tak? Tapi kita tak rasa Allah bersama dengan kita. Sebab itu sekali lagi belajarlah. Kalau Allah sudah mengaku yang aku yang maha pengasih, aku yang maha penyayang, maka sekali lagi
Kita nak ingat balik, kita nak kuatkan balik kalau Allah sayang aku, Allah cinta aku, Allah bagi semua keperluan aku, Allah hidupkan aku sampai dapat anak ada cucu. Aku hidupkan diberi yang kesempatan sampai ke Masjid Al-Falah. Banyak sikit sayangnya. Dapat rumah kecil, rumah besar, kereta kecil, kereta besar. Betul. Maka ini yang tanggal sehingga kita kata keyakinan, kekuatan. Ini pengalaman melihat beberapa kesan kejiwaan. Okay, kita pergi umrah. Orang yang sudah biasa pergi umrah, yang pergi tiap-tiap tahun, yang pergi ada tiap bulan pun kan. Tengok Kaabah tu biasa. Dia dah tak ada rasa, kalau orang kata rasa wow tu dah tak ada. Merasa ya Allah, syukur alhamdulillah aku masih dapat tengok Kaabah. Aku masih dapat solat di datar. Sama juga tengok Kubah Hijau di Madinah. Ya, kita masuk ikut Kubah Hijau tu lah. Gate kita kat Kubah Hijau tu lah. Cakap tanpa apa-apa. Melintas Kubah Hijau tak ada rasa apa-apa. Pada kita Kubah Hijau biasa. Nampak tak? Sebab sudah terlalu biasa bawa jasad tak bawa jiwa. Bawa akal tak bawa perasaan. Tak ada nangis pun. Ya? Apa sebab tak nangis? Tidak tersentuh, tak ada vibration. Bila kamu disebut nama Allah ada vibration, betul? Maka kalau melihat Kubah Hijau, vibrationnya mesti besar. Sebab kita sudah berada di bumi miliknya Rasulullah. Negerinya Rasulullah. Jasad yang menyimpan, tanah yang menyimpan jasad Rasulullah. Kita tak rasa sayangnya. Tanpa Rasulullah, kita tak layak pergi Madinah. Jadi cinta Allah dan cinta Rasulullah kita dah tahu. Aku rindu mereka, kata Rasulullah. Aku tinggalkan pada mereka ini dan itu, ini dan itu. Kalau orang yang dipesan, aku tinggal kamu ini. Tandanya sayang ke tak? Oh, kalau mak kita, ni gelang ni kan punya cincin, adik punya rumah ni. Gelang kabut kita minta. Ibu dah cakap dah, gelang dia gelang kita. Ish. Betul? Perang gaduh. Rumah kita, awak kan nak bonzu, dapat rumah. Tuntut siap-siap. Tapi Nabi kata, aku tinggalkan kamu ini dan ini. Tapi kita tak rasa itu tinggalan yang paling mahal. Ini yang sedang golak dalam kehidupan orang Islam yang mengaku Islam. Akhirnya setanggal-tanggalnya. Okay, kita tinggal tudung, tinggal baju. Yang lain-lain sakit untuk diangkat. Jadi sekali lagi, mari kita lihat apa yang mendatangkan, apa hal-hal yang mendatangkan cinta Allah. Kita tahu Allah itu cinta, betul? Dan itulah cinta yang sentiasa kita cari. Tak dapat cinta manusia. Apa sebab? Siapa tak dapat cinta manusia? Ramai. Sebab stres teruk banyak. Sebab itu, ya Allah, migraine cukup lah. Okay. Hari ini masalah emosi. Satu daripada punca semua masalah emosi ialah hilangnya cinta. Anak stres, anak dalam keadaan yang sangat tidak tenteram kerana tak rasa mak ayah saya. Isteri meragam setengah mati kerana dia tak rasa suaminya sayang. Suami meracau tak habis-habis kerana dia rasa isterinya tak sayang. Maka sekali lagi kita kata kekuatannya nak diangkat. Kita sekarang nak cari sayang siapa? Hebat. Sayangnya Allah. Syukur alhamdulillah. Itu jadi impian atau jadi cita-cita atau jadi sempurna. Ya, impian. Kalau impian tanpa usaha bermakna dusta. Jangan jadi pendusta, kerana pendusta tempatnya di neraka. Kita cakap macam ringan-ringan je. Okay, tapi sebenarnya impaknya apa? Besar. Kalau kita cari sayangnya Allah, tak sesuai hati dengan hilangnya sayang orang. Anak saya lama tak balik tu. Sejak kahwin. Berderai air mata maknya. Saya kata, kenapa nak nangis?
Sebab anak kan kita dah bagi kasih sayang. Betul? Dia sudah dapat kasih sayang yang lain. Makanya kasih sayang kita kecil. Tapi tak nak terima. Kan kita, maknya kan kita. Kan kita. Claim banyak-banyak bila anak tak balik. Apa tandanya? Hidupnya mencari cinta manusia. Betul? Jadi sekali lagi terbukti dari perbuatan. Orang ada tak ada, orang sayang tak sayang. Allah sayang. Kita nak balas sayang siapa dulu? Sayangnya Allah. Jadi sekali lagi bangun kekuatan bahawa kita sangat disayangi. Kita sangat dilindungi. Sebab itu Allah kalau boleh tak nak siapa pun masuk neraka. Pada orang jahil kata, kenapa Allah bagi ada neraka? Siapa nak masuk? Kita lah. Allah. Nanti kosong pula neraka kalau semua orang buat baik. Itu setannya dalam kepala. Boleh nampak? Sebab itu balik kekuatan membercakap tentang cinta. Kerana cinta ini benda yang paling-paling dituntut Allah. Jika sayang kamu tumpah pada manusia sehingga kosong dengan Allah, kamu juga sesat. Bila sayang kamu tertumpah pada Allah, kosong pada manusia, juga susah. Itu hablum minallah, hablum minallah. Sayang Allah, sayang manusia. Sebab apa sayang manusia? Dia jaga kita ke tak jaga kita ke? Dia sayang kita ke tak sayang kita ke? Apa sebab kita sayang manusia? Sembang le. Cakap le. Kerana tanpa sayang manusia, tanpa sayang makhluk, sayang Allahnya sakit. Okay? Sebab itu dua-dua waktu Allah, waktu Rasul. Betul? Ya, hablum minallah, hablum minannas. Tak boleh salah satu. Sayang manusia tinggal Allah, sayang Allah tinggal manusia. Salah. Allah nak dua-dua. Tanda kamu cinta Allah bila kamu mampu cinta ciptaan Allah. Jadi Allah jadikan dunia ini untuk kamu. Dunia ini tunduk kepada kehendaknya manusia. Sebab itu buminya rosak. Allah bagi manusia perintah bumi. Bumi jadi bercepat. Kalau dia kata gunung itu pasaknya bumi. Tapi habis diruntuhkan. Jadi bila banjir sakit perut. Sudah tak ada pasak. Semua dah jadi longkang. Boleh faham? Maka sekali lagi saya balik ke keseimbangan dalam hal kita. Benarkah aku ini termasuk orang yang dicinta Allah? Ataupun aku mencintai Allah? Ataupun aku dibenci Allah? Ini yang kita paling takut. Okay? Jadi kita katakan, kita melihat serba sedikit mana yang sempat. Kita kata 10 hal yang mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah itu datang dari Allah untuk kita ataupun kita sudah membangun cinta kepada Allah. Allah dah bagi dah. Kita tambah tak? Kita pakai tak? Kita tabrah tak? Kita subur ke kita tak? Tapi Allah tak pernah tinggal kita. Sebab itu orang kafir tak mati kebuluran. Rahmat dan Rahim Allah. Jadi jangan ikutlah orang kafir pun Allah sayang, apa lagi orang Islam. Kalau Islam tapi Islam namanya tak jadi juga. Bukan bermakna bila namanya Islam maka Allah sayang. Tak. Kadang-kadang Allah sesatkan sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya. Sama juga orang kaya. Bukan sebab dia kaya itu tanda Allah sayang dia. Tak. Allah bagi dia miskin. Bukan sebab Allah memang tak nak dera dia. Tak. Jadi pada yang miskin syukur Alhamdulillah. Aku tak pening kepala nak kunci pintu ke jenggit ke pagar lagi. Macam-macam kunci ada. Pakai remote, pakai kamera, pakai apa lagi. Ya Allah. CCTV 4 lori ada. Hanya kerana apa? Sayang hartanya lebih besar daripada sayangnya Allah. Jadi sekali lagi. Tolong semak di mana kita berada. Adakah kita benar-benar yang kita ungkap tadi memburu cinta Allah? Tepat seperti yang kita lakukan. Boleh? Jadi sekali lagi kita nak kata kalaulah
Allah jadikan untuk ibadah, Allah cipta manusia dan jin untuk ibadah, maka sudahkah kita jadi ahli ibadah? Setelah 60 tahun, setelah 50 tahun, setelah diberi ruang sebanyak-banyaknya untuk beribadah, diberi harta sebanyak-banyaknya untuk kamu merasa apa saja nikmat yang ada di dunia, diberi anak dan cucu, wuih berbahagiakan konon. Tapi kadang-kadang cucu datang tak sempat pergi masjid dah. Cucu tak ada sempat pergi masjid. Jadi cucu tu pahala ke bala? Ini yang kita nak angkat. Kita sayang manusia, akhirnya tertumpah penuh. Akhirnya sayang Allahnya sengit. Jadi semak balik, pilih sendiri. Umi tak kata jangan buat begitu dan buat begini. Tapi kita bagi prinsipnya. Kalau anda memang cinta Allah, maka setiap perjalanan langkah anda dijaga Allah. Setiap percakapan Allah, anda dirakam Allah. Setiap penglihatan anda dirakam Allah. Setiap langkah anda dijaga Allah. Sama dijaga untuk dicatat atau dijaga untuk tidak bahaya. Jadi dalam kekuatan membina cinta itu, yang pertama terasa ialah jasad. Betul? Jadi jasad yang hidup akan pasti hidup di jiwa. Sebab Allah tak hidup di jasad, Allah hidup di jiwa. Tapi di akhirat Allah akan tanya, tidak bergerak kaki anak Adam selagi tak ditanya 4 soalan. Satu daripada 4 soalan itu, apa kamu buat dengan mata kamu? Apa kamu buat dengan telinga kamu? Apa pahala yang kamu pungut daripada lidah kamu? Apa ilmu yang kamu kumpul dalam otak kamu? Apa anda gunakan 2 tangan kamu? Apa yang kamu simpan dalam hati kamu? Apa yang kamu buat untuk membersihkan hati kamu? Apa yang kamu buat sehingga hati kamu mati? Bagaimana anda lakukan untuk membuatkan hati anda kembali hidup? Ini dibincang banyak oleh Imam Ghazali dan juga tokoh-tokoh lain. Soalan-soalan inilah yang harus berputar dalam kepala kita. Kemana kamu langkahkan kaki kamu? Karena semua itu sudah dicatat dan sudah dirakam Allah CCTV-nya. Kita tak boleh bohong lagi dah. Okay. Di dunia kita boleh cakap macam-macam. Dalam perut lain, luar lain. Banyak ke tak orang macam tu? Saya kalau ikut hati memang aku nak lempangnya dia. Kenapa tak lempang? Itulah. Contoh. Artinya banyak yang di hati tak terkeluar di mulut. Banyak yang di mulut tak terakam di hati. Sebab itu orang berbohong selalu lupa. Dia banyak lupa apa yang dia bohong. Jadi, bina keyakinan. Aku nak jumpa Rasulullah. Ada seorang semalam bagi satu WhatsApp. Saya tak kisah apa orang buat pada saya. Saya nak ikut orang yang ada di bawah kubah hijau tu. Allahu Akbar. Aku nak berprinsip, saya nak berprinsip bagai orang bawah kubah hijau itu. Supaya saya dapat dijemput Allah untuk melawannya. Untuk bertemu dengannya, untuk berbicara dengannya. Ini kekuatan. Walaupun ayatnya simple. Tapi saya rasa ayat tu dari hati. Tak perlu orang nak kata apa pun. Saya redha sebab Allah tahu siapa saya. Keyakinan ini yang nak diangkat. Dia bawa orang bagi skrin tak, dia beli 5 skrin hantar kat mi. Tak payah baca, mi kata. Okay, kalau baca banyak sakitnya. Baik tak baca. Supaya sihat walafiat. Ni kekuatan. Kita lagi nak baca. 5 skrin. Habis. Baca 5 Quran. Betul? Oleh itu sekali lagi bangun balik kekuatan. Kita sedang mencari apa? Cinta Allah. Hari-hari minta. Ya Allah, suburkan cintamu di hatiku. Suburkan cintaku kepadamu.
Suburkan, suburkan, suburkan. Ayat pendek-pendek, doa pendek-pendek, tapi kita faham jasad jiwa. Hampa doa panjang-panjang tak masuk dalam jiwa, penat. Okay? Sebab itu sekali lagi Nabi doanya semua pendek-pendek, tak ada panjang-panjang dah. Tapi rasa sampai ke dalam. Ya Allah, aku sedang memburu cintamu. Ya Allah, mudahkan urusan ini. Bagi aku ilmu, ya Allah. Bagi aku pejuang, ya Allah. Bagi aku kawan-kawan, ya Allah. Sebab berjuang mencari cinta Allah seorang-seorang letih. Dia mesti bergeruk, berkumpulan. Ni yang kita buat, ada kuliah di masjid. Kita nak atur tapak kaki kita yang berjalan ni sama dengan apa yang di hati kita. Tadi berdengar naik bas lah, turun bas lah, tak kisah. Tak salah kedengarnya, malah. Okay. Berjalanlah. Tapi langkahnya sama, niatnya sama, hasilnya sama. Tapi kita sedih, hasil lain-lain. Ni masalah kita, yang datang ni sama. Hasil keluar dewan jadi lain. Oh ni rasa macam ni, aku rasa macam ni. Tak nampak sehari. Tak nampak selari. Itu masalahnya. Walaupun guru je dah masuk dari Khairah pun tak kisah. Tapi nak menyamakan hasil. Sebab itu siapa pun kita, dari mana pun kita datang ke sini, nak dapat hasil keluar nanti sama. Tak ada lagi marah-marah, tak ada lagi kerut-kerut, tak ada lagi sakit hati. Tak ada lagi, Allah dulu pernah jumpa kan gitu. Syukur Alhamdulillah dulu pernah jumpa kan. Dulu kita pernah jumpa kan? Tak ingat saya ke? Masya Allah. Cakap itu pun dah hilang cinta dah. Mr. Perangkap banyak gitulah. Doktor tak ingat saya ke? Dulu pernah datang masjid saya. Loh. Kau 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, nak ingat macam mana? Pecah otak kepala saya ni. Sama masjid. Doktor pernah datang dulu kat masjid kami. Takkan tak ingat lagi. Ya Rabbi, jalan raya je dah ubah 10 kali. Betul je dah di macam-macam. Betul? Tapi cara marah, cara cakapnya macam marah-marah. Takkan tak ingat saya? Lah. Memang tak ingat macam mana. Minta kau terang aja. Jadi kalau orang cakap begitu, buka mulut tu pada sakit perut dah. Kita datang sini nak jadi baik, nak jadi lembut. Ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Latif. Ya Allah ya Mujib. Ya Allah. Nak sayang orang. Ramai orang mabuk sayang orang tapi tak sayang diri sendiri. Okay? Jadi belajar sayang diri sendiri. Sebab Allah akan tanya besok. Allah akan tanya seluruh anggota ini. Jadi selain yang lain-lain, yang hartanya, masanya, yang tuanya, umurnya dan sebagainya itu juga akan ditanya. Tapi kalau kita sudah mula mencintai diri kita kerana Allah, bermakna Allah akan suburkan banyak rasa cinta itu kepada kita. Jadi akhirnya keluar ayat-ayatnya cinta, wajahnya wajah cinta, geraknya gerak cinta, sedekahnya sedekah cinta. Lepas yang terima bahagia, yang bagi pun bahagia. Kita nasib baik bagi kat tong. Kau bagi kat orang tak tahu, dia senyum mengadak. Okay, itu satu daripada psikologinya lah. Bagi kat tong, lantak lah apa dia rasa pulang dia pula. Okay, jadi hanya kita cara menghulunya dalam bentuk tangan. Sedangkan hulu letak tangan itu paling besar. Okay, sekali lagi kita melihat sedikit 10 hal yang mendatangkan cinta. Kita sudah cinta ke belum? Tak berani ngaku. Dah makan rezeki Allah berlori-lori. Apa sebab makan rezeki Allah? Itu hadiah. Betul? Dah solat 4 juta pekat rakaat dah. Tapi belum rasa nak ngaku. Dah cinta Allah belum. Jangan takut nak cakap kenapa yang di dalam tak tahu. Oh dah cinta dah. Baru ngaku. Okay. Jadi ngaku itu dirakam Rakib dan Atib dan dipaparkan nanti. Kamu di Masjid Al-Falah, kamu dah kata kamu sayang aku. Apa bukti-bukti setelah keluar masjid? Nak hilang, nak dapatkan bukti itu yang paling penting. Jadi kalau kita melihat catatan yang dibuat oleh Ibn Qayyim kata ada beberapa, ada 11, ada 10 sebab
Okay, yang kita katakan yang mendatangkan cinta Allah. Allah bagi kita dapat rasa nikmat cinta itu. Ini sebagai ulang kaji sebenarnya, sebab tajuk dicintai dan dibenci Allah ni bukan tajuk asing. Okay? Tapi kita nak ikukuhkan balik. Aku cinta di jasad, aku jumpa di lidah, aku jumpa dalam fikiran, tapi tak jumpa di hati. Maka kekuatan nak jumpa di hati sama juga istighfar banyak-banyak untuk layak masuk syurga. Saya istighfar kerana nak dapat ampunan. Baru lepas ampunan baru syurga. Jangan terus ke syurga dulu. Itu contoh. Tetapi matlamat sama. Kita berjalan sedang menuju namanya tanah perkuburan. Yang sedang menuju namanya syurga Allah yang bermula dari alam barzah. Kalau alam barzahnya tenteram, insya-Allah jalan ke syurganya mudah. Kalau kita kata alam barzahnya sakit, kita sudah mula sakitnya di situ. Dan orang yang paling kita kenang ketika di alam barzah adalah keluarga. Sebab itu bila ada sekeluarga meninggal, jangan lupa sedekahkan ayat Quran. Kerana di bawah sana, dalam proses menunggu, dia menunggu hadiah dari keluarga. Dia tak nunggu daripada Al-Falah, dia tak menunggu daripada kawan-kawan dan sahabat. Dia menunggu dari keluarga. Kerana yang paling diingat oleh jenazah ataupun oleh ahli yang meninggal adalah keluarga. Sebab itu cita-cita masuk syurga sekeluarga. Masuk syurga sekeluarga harus menjadi impian paling besar. Tapi anak saya mengagam, cucu saya mengagam, nenek. Mengagam tu mengagam lah. Anak Nabi pun mengagam. Betul. Tapi jangan putus ikhtiar, usaha dan doa. Ya Allah, izinkan masuk syurga sekeluarga. Sampai kita di mahsyar pun yang kita cari adalah keluarga. Jadi sebab itu ikatan dengan keluarga itu sangat mahal hujungnya. Jadi pusing kok mana pun keluarganya mengagam, macam mana pun tetap terus berdoa. Kerana di hujung usia seseorang kita tak tahu. Baik itu ulama bercerita kalau dikata ada ahli ibadah yang sudah melakukan ibadah yang sangat hebat untuk layak masuk syurga. Jarak dia dengan syurga hanya 1 hasta. Tetapi di akhir hayatnya, dia melakukan tugas, melakukan perangai kelakuan ahli neraka. Akhirnya ibadah yang panjang dan banyak itu tak mampu menampung. Akhirnya tercampak ke neraka. Begitu juga orang ahli maksiat yang sepanjangnya bermaksiat. Tapi di akhir hajatnya, sama juga sehasta lagi nak masuk neraka. Tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah dan sebagainya. Allah terima taubatnya. Maka dia dimasukkan ke syurga. Oleh itu minta dengan Allah. Kalau hari ini kita sudah dapat cinta Allah dan rasa nikmat yang jadi hamba Allah, minta dengan Allah kekalkan. Jangan cabut. Jangan tanggalkan. Jangan cacatkan. Jangan hilangkan apa yang kita sudah ada di sini. Apa yang sudah kita buat. Maka setiap ibadah berdoalah, ya Allah, terima kehadiranku di Masjid Al-Falah pagi ini, ya Allah. Terima solat doaku pagi ini, ya Allah. Terima solat tahajud aku kali ini, ya Allah. Setiap kali berdoa, mohon Allah terima. Walaupun kita tahu Allah tengok kita tahu Allah faham dan sebagainya. Tapi kalau kita tak minta nak masuk, letih, minta. Okey? Kekuatan. Ibn Qayyim kata dalam kitab Belayan Madarijus Salikin namanya. Pertama dia kata orang yang nak dapat hal yang mendatangkan cinta Allah. Bila kita kata mendatangkan, Allah bagi ke, kita cari ke? Allah bagi dulu. Hasil usaha kita mencari. Maka mesti tergabung dua. Pertama Allah nak bagi, kedua kita cari. Jadi sekali lagi setiap gerak kita, ya Allah, aku sedang mencari redha-Mu, aku sedang mencari cinta-Mu, ya Allah. Menghadirilah majlis apapun.
Okey, tapi hujungnya aku nak dapat redamu, cinta. Jadi kalau melihat Ibn Qayyim kata apa? Membaca Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. Ini kita buat baca Qurannya rajin. Makna ni yang payah. Sebab kita bukan orang Islam. Bukan orang Arab. Jadi tolong bangun balik kekuatan. Kalaulah Al-Quran jadi tangga nombor 1. Untuk kita boleh mendatangkan cinta Allah. Mendatangkan cinta Allah. Artinya Allah belum nak bagi. Tapi dengan kerja kita Allah bagi. Boleh faham? Bukan benda yang Allah dah siap bagi. Rezeki Allah dah siap bagi. Betul? Dah tiap takarnya dah. Umur Allah dah siap dah tabungnya. Banyak mana dia. Betul? Okay? Tetapi cinta Allah yang mendatangkan cinta. Artinya kita sedang meraih. Sebab itu setiap ibadah doanya, ya Allah terima ibadah. Terima ibadah ini ya Allah. Ini kekuatan. Maka kita katakan baca Quran macam kita baca buku. Apa buku yang kita baca? Okey. Biasanya kalau baca buku kita tahu apa pengarang nak sampaikan, betul? Kita akan tahu jalan ceritanya, betul? Jadi Ibn Qayyim kata apa? Kalau kamu baca Quran, tolong rasakan. Kamu faham pengarangnya. Kamu sedar pengarangnya nak apa. Kamu sedar pengarangnya nak suruh buat apa. Ini proses yang kita nak angkat. Okey, jadi maknanya ada proses merenung makna di sebalik. Merenung tafsirnya, merenung apa saja yang membantu kita faham. Sebab itu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga belum mengalir dalam darah. Ihdinas siratal mustaqim itu belum mengalir dalam darah. Apa maksud? Dah faham maknanya, dah tahu. Okay. Betul? Padamu hamba apa dulu? Menyembah. Nombor 1 dulu. Artinya sembahnya dah kenal, dah tahu, dah ikut, dah faham, dah usaha, dah meraih. Itu kita kata padamu hamba menyembah dan padamu hamba mohon pertolongan. Ini kekuatan yang nak diangkat. Setelah itu ayat kedua. Kalau itulah inti dari Al-Fatihah. 2 ayat penting ini angkat terus masuk dalam roh. Nak dapat pertolongan mesti buat baik. Nak dapat pertolongan mesti ikhlas. Ibadah bukan solat puasa saja. Okay, segala yang baik. Dan tolong pegang ihdinas siratal mustaqim di mana-mana pun. Okay. Kalau naik bas, aksiden, orang lain mati, dia hidup. Dan dia pegang sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dalam solat, lepas solat, lepas. Ini dari segi psikologi yang banyak kita melihat kenapa anak kita sangat jauh dengan agama. Sebab agama disampaikan sampai ke otak. Sampai ke fahaman tapi tak sampai kepada keyakinan. Kalau kita yakin ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Bukan 7 kali kan. 17 kali minta. Tapi kita tak tegak juga. Kita nak meragam juga. Itu salah siapa? Salah sendiri. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim tak ada muka masam tau. Syukur alhamdulillah ya Allah. Nak buat apa pun, nak sampai salah dah pun ya Allah. Yang bagi sesat ya Allah. Yang bagi jam ya Allah. Boleh faham? Walaupun dekat belum tentu cepat, jauh belum tentu lambat. Jadi kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita tak nak dalam perjalanan kita ada sempang banyak. Termasuk sempang beli kuih tadi. Itu sempang lah tau. Kita bagi orang jual, dia lupa. Dia ni ganggu orang datang nanti. Contoh, tapi tak bantu susah pula kan. Orang minta. Maka itu kerja ibadah juga. Ekonominya kena jaga, betul? Tetapi yang datang, yang nak beli tu.
Kalau Dina Siratul Mustaqim beli kuih tak bergelem, bukan lurus lagi. Aku masuk masjid, masuk dewan dia baru jadi lurus. Kod lah. Nampak pula ada buat bertudung lain pula. Nampak sanggulnya tinggi sikit pula. Udah letih. Sebab itu duduk depan tu mahal. Apa sebab mahal? Tak ada gangguan. Tak ada tengok pattern, orang ni pakai Palestin, orang ni pakai tak Palestin, orang ni pakai. Duduk belakang kan? Jadi ramai-ramai kita nak duduk belakang, tak nak duduk depan. Kita kan siapa-siapa, duduk belakang je dah ada. Tapi doanya Ihdinas Siratal Mustaqim, duduk belakang memang banyak hantunya. Betul? Sebab aura tok gurunya tak tahu sampai ke belakang ke tak. Tak sampai barisan depan je. Itu pun ngantuk juga. Artinya tak sampai langsung. Kita nak energi je yang kita lantun. Itu sebab bila kata, doktor ni garang-garang sangat. Okay? Kerana nak lontar energi tu. Bukan nyanyi. Oh letih weh. Lepas baru dah terdang ngantuk dah. Dah nampak buka mata lagi semua. Maka pagi lagi kononnya. Pagi, petang, selang, malam semua. Kalau ngantuk-ngantuk dah dia. Boleh faham? Jadi sekali lagi, Ihdinas Siratal Mustaqim itu harus mengalir dalam darah. Faham mengalir dalam darah? Bila ini jadi dinding, setan ni tak ada ruang nak kepit kita tu tak? Kalau Ihdinas Siratal Mustaqim itu menjadi satu daripada WhatsApp-nya atau apa nama? Apa yang location tu? Waze-nya. Waze aku Ihdinas Siratal Mustaqim. Tak nak pusing sana, pusing sini. Allah tak bagi sesat punya. Faham? Tapi hilang. Kita ada dalam Fatihah je. Baca Fatihah terlupa bahawa kita dah minta Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi baca Quran mungkin panjang, mungkin pendek. Inti apa nak pakai hari itu? Hari ni aku baca apa? Nak baca word tu. Alhaqumut takas. Contoh. Orang yang mengira-ngira. Aku kira duit dalam pos tadi ada berapa ya? Bulan ni dapat berapa ya? Untungnya berapa ya? Bonusnya berapa ya? Ni muka-muka perniagaan ni yang main-main. Muka-muka buat duit ni jangan main-main. Betul? Sebab itu Al-Falah antara tabung wanita yang paling kaya, kata Dek Puan Salwa. Kerana banyak orang yang datang-datang ini orang yang ada tabung besar. Betul? Banding orang lelaki kena kuat sikit. Okay, orang perempuan ni kalau nak masuk syurga dia nak dulu. Kalau boleh. Boleh faham? Jadi tolong pegang balik Ihdinas Siratal Mustaqim. Kita tak sempat nak cari buruk siapa-siapa. Kalau ada, ya boleh jelas? Jadi baca Quran walaupun 2 baris, tapi pakai sampai mati. 2 baris tadi kan? Tapi pegang jadi kunci, pegang jadi waste. Selamat tak? Selamat. Itu yang dimaksudkan. Maknanya kita kata, kita kena faham Allah nak suruh aku buat apa ni. Okay, baca seperenggan, baca 5 ayat, 4 ayat. Kadang ayat 1, ayat 2, ayat 3 dah beza-beza dah. Okay? Kalau surah Israel tu tak. Ayat 1 je cerita pasal Isra Mi'raj. Ayat lain dah cerita orang miskin. Faham tak? Mungkin ayat 1 Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya itu. Ya Allah, Nabi diakui sebagai hamba ya Allah. Akui aku ya Allah. Akui aku. Nangis 1 ayat je. Oh, aku hamba Allah. Aku dah minta nak jadi hamba Allah. Terima aku jadi hamba-Mu ya Allah. Terima ibadah aku sebagai ibadah hamba-Mu ya Allah. Bahagia tak? 1 ayat je pegang sampai mati. Ya Allah. Itu contoh yang dimaksudkan kalau kamu baca Quran, baca seperti kamu membaca buku yang nak faham apa pengarang nak sampaikan. Okay? Itu kekuatan. Sama juga kita tengok cerita. Dia dah lama tak tengok cerita apa yang dia. Cerita Kabi Kushi dulu. Ada yang tengok tak? Oh ya banyak. Jangan main-main. Umi rasa ada 7 penceramah sebut. Tolong tengok filem tu. Masya Allah. Kita dah malu nak pergi panggung. Suruh anak cari CD tu. 3 CD bayangkan. Adalah yang cantiknya. Tapi yang lain-lain tu apa? Sampah.
Jadi kamu ambil yang kecil ujung tu, yang maknya, ayahnya insaf tu, kita nangis setengah mati tu. Tapi sebelum tu maksiatnya dia 4 lori. Betul? Jadi ihdina siratal mustaqim kita pakai untuk tengok itu, aku nak ambil yang ujung ni aja. Aku kalau biar Allah selamatkan aku daripada sampah-sampah. Kalau boleh. Boleh faham? Jadi istilah siratal mustaqim itu akan menyemak balik niat-niat kita. Aku tadi nak sembang apa dengan dia ya? Aku tadi nak jumpa dia sebab apa? Macam kita pergi dapur, lupa kan? Nak ambil apa tadi ya? Itu. Dalam rumah je otaknya macam-macam. Tadi nak ambil apa? Nak ambil sudu ke? Ambil piring ke? Ambil apa? Ya Allah. Betul ke tak? Sebab kita tak pegang siratal mustaqim. Aku nak masak ni ABC. Tak boleh ubah dah. Boleh faham? Tapi terasa macam ada nampak nak buat peteri sikit. Rasa nak buat masak asam sikit. Oh, banyak sembang kamu. Akhirnya 3 jam duduk kat dapur. Padahal tak payah lama-lama, betul? Ini contoh, simple. Kita tak, yang menjadi masalah kita bukan tak cukup ilmu. Kuliah ada 40 lori ada. YouTube ada 4 gantang ada. Tapi nak pakai ni. Ini yang pada Umi, biar kita bercakap sikit tapi nak pakai. Sebab yang penting nak amal, bukan nak faham. Faham penting, keyakinan penting. Yang lebih penting nak amal, sebab Allah tak tengok yang itu. Orang beriman itu bukan kerana terlintas perasaannya. Orang beriman itu ialah orang yang merasa keyakinannya itu apa? Masuk ke hatinya. Keyakinannya itu membuat dia merasa bahawa ini hadiah dari Allah. Iman tak boleh pakai mulut. Iman tak boleh pakai lidah semata-mata. Iman harus diyakini. Itu pertama. Kedua, mesti diamalkan. Yang ketiga, mesti jadi karakter. Amalan bulan Ramadan banyak ke tak? Banyak. Luar Ramadan banyak lagi tak? Tinggal lagi yang ada. Mudah-mudahan lagi banyak. Okay. Jadi kalau dulu dia sedekah sekali sehari, dari ini dia sedekah 3 kali sehari. Okay, no problem. Contoh. Makanya kekuatan kita tadi baca Quran seperti membaca buku cerita yang kamu nak tahu apa cerita pengarang. Ini dia punya prinsip yang nak dipegang oleh Ibn Qayyim kata. Artinya kamu bila baca, nah sebenarnya ada dapat apa ni sebenarnya? Boleh ke tak? Biar sikit lambat kata pun tak apa. Tapi kita dapat step by step. Satu-satu. Kalau Fatihah tadi inti utamanya 2 itu je. Okay? Bila dapat ihdinas siratal mustaqim tu, ya Allah, ya Tuhanku, ya Karim. Allah ke dinding kita. Itu yang benda tak terfikir kita. Yang kita kata rezeki datangnya dari yang tempat yang tidak kamu sangka. Sangka At-Talaq. Ayat 3 sampai ayat 5. Yang tak disangka-sangka tu. Siapa bagi? Itu bukan tak dijangka. Yang tak dijangka kita, tapi sudah dijangka Allah. Kita je tak sangka. Boleh nampak? Harta yang maknanya rezeki yang kamu patut dapat. Rezeki yang memang ditakdirkan rezeki. Tapi ada rezeki yang katakan, tak sangka. Itu masalah besar tu. Tak sangka. Tak sangka dapat jumpa penyanyi. Tak sangka dapat. Nampak Siti Nurhaliza tak dapat jumpa penyanyi tu high class, sembang Pak Aki tak habis. Kita dapat salam dengan dia, dapat bergambar. Itulah. Hati-hati dong. Okay. Tak sangka itu ada Allah ke tak ada Allah? Ada Allah ke tak ada Allah? Tak ada. Tak sangka. Kamu tak tahu apa yang Allah nak bagi kat kamu. Tapi tak sangka. Ya Rabbi. Kerana tak sangka boleh menyebabkan buruk sangka. Jadi syukurnya sikit. Tak sangka. Tiba-tiba. Oh, cantik. Itu semua boleh melekangkan keyakinan-keyakinan. Akhirnya kita balik back to normal. Balik square one. Dah kuliah. Dah dapat kekuatan. Akhirnya apa? Tanggal kekuatan. Ini masalah besar kita. Tadi kuliah, tadi ingat. Tak buat rasanya dah habis kuliah. Dah terlupa balik. Okey, itu yang pertama. Artinya baca Quran macam baca buku. Baca Quran macam baca surat. Apa? Boleh 2 benda pegang.
Yang kedua dia kata mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Maknanya kita nak buat ekstra. Okey, mana kalau ini kita dapat buat, bermakna keyakinan kita dengan Allah dekat dan Allah tumpahkan cintanya kepada kita. Yang sunat walaupun penat, ada menghadiri satu kursus bertawif. Kita kalau nak solat tu, nak tawaf tu, jangan susah hati, tak payah ingat yang sunat-sunat. Oh, letih weh. Okay, kalau ibadah haji dan umrah tu ibadah apa? Ibadah jasad. Semua buat. Memang tawafnya jalan, pusing je, tak payah baca apa pun. Tak. Allah terima, betul? Tapi nak bagi cantik, nak bagi kukuh, nak rasa dekat, dah dekat Baitullah tapi tak rasa dekat dengan Allah, rugi ke tak? Rugi oh. Paling rugi, tak rasa. Jadi bila perasaannya penuh, perasaannya membuat-buat, maknanya mukanya macam mana? Ada nak marah orang tak? Oh, langgar kita. Tak ada? Tak sempat terfikir orang langgar kita ke tidak? Boleh faham? Bermakna kalau buat ibadah haji umrah tak ada doa-doanya. Doa tu sunat je. Aduh, Mi rasa macam koyak. Bukan suruh baca doa panjang-panjang. Ya Allah, aku jadi tetamu-Mu, terima ya Allah. Layan aku sebagai tetamu ya Allah. Aku dapat menatap Kaabah ya Allah. Jadi kalau aku dapat menatap wajah-Mu nanti ya Allah. Doa yang membuat kita rasa tertaut langsung dengan Allah dan tak tanggal dah. Bawa balik Kaabah tu yang berpesan, bawa balik Kaabah, bawa balik sa'i. Bawa balik Kaabah macam mana? Mana boleh bawa? Gambar boleh lah. Dan artinya masuk dalam kepala, masuk dalam ingatan, masuk dalam jiwa. Aku ni sedang solat ni, depan Kaabah ni. Kaabahnya ada di minda, ada di perasaan, ada di jiwa. Rasa Allah tengok kita. Perkataan rasa ni yang letih. Iman tu rasa tuan. Iman kalau ada perkataan saja tapi tak ada rasa, tak akan jadi karakter. Tak akan jadi karakter. Bila tak akan jadi karakter, dia tak mampu untuk ditransfer. Iman tak dapat diwarisi. Kecuali pengaruhnya. Mak solat, ayah solat, anak tengok jalan. Kadang-kadang mak tengok, ayah tengok, mak anak tengok. Tak jalan juga. Sebab belum jumpa rasa. Di situ datang ilmu. Tunjuk contoh tangan ilmu contoh. Jangan kata doa tu tak penting. Doa sangat penting. Senjata orang mukmin, orang Islam tu. Beza tu. Apa bezanya Islam dengan mukmin? Islam dia 5 je. Mukmin gabung. 6 dengan 5. Itu yang kita ada waris kata, aku pegang Qurannya, aku tak pegang Nabi punya, aku tak pegang hadis punya. Lempang kamu tu. Cuma gitu. Sebab ada fakta dalam Al-Quran tapi tak ada jiwanya dalam contoh, dalam perlakuan, kosong. Walaupun dia hafal 30 juzuk, tak kisahlah. Tapi kosong. Letih yuk. Kedua, tadi kita kata membuat ibadah sunat selepas ibadah wajib. Ini kekuatan. Kita ambil yang mudah-mudah. Okay. Yang ketiga kata-kata terus menerus mengingati Allah dalam setiap keadaan. Ini yang berkata tadi. Aku berjalan ni seorang ke 2 orang. Siapa datang seorang ke masjid katanya? Oh, tu dah kata dah tu. Sebab dengan aku. Sebab dia rasa dia seorang. Dia melihat jasad. Ini yang dia kata ni. Jasad dan rasa. Jasad dan keyakinan. Kita tak pernah seorang. Kenapa mesti rasa seorang? Maknanya belum terisi. Belum rasa diteman Allah. Dia belum dirasa dijaga Allah. Belum dirasa dilindungi Allah. Nasib baik Allah lindung. Tadi dah nak masuk longkang. Sampai takat itu baru teringat kata ada pelindung. Faham tak? Kata kalaulah aksiden.
nasib baik. Masih pegang nasib baik, syukur, alhamdulillah. Balik-balik nasib baik, balik-balik nasib baik. Ada nasib tak baik tak? Umi tak nak bawa yang berat-berat, tapi nak bawa yang kecil-kecil tapi lekat. Boleh faham? Ini kekuatan. Jangan rasa buat sunat tu letih. Allah letih lah hari ni. Macam mana? Allah letih, ngantuk ya Allah. Ngadulah dengan Allah letih. Ngadulah dengan Allah ngantuk. Betul? Bagi tidur 5 minit je. Agak-agak Allah bagi kejut tak? Kejut ke tak kejut? Bergantung keyakinan. Bergantung perasaan. Allah nampak aku kedok. Ya Allah, kau tengok aku ya Allah. Yang boleh kejut aku ya Allah. Itu doa, betul? Maka setiap gerak ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Maka sekali lagi, kita kalau boleh kita nak angkat balik. Mengapa kita buat yang sunat? Kerana nak menambah rasa dekat. Nak menambah rasa diperhati. Nak menambah rasa supaya Allah pemurah untuk sampaikan hajat-hajat kita. Bukan ikut-ikut, bukan suka-suka. Kalau tak ngantuk, tahajud. Kalau ngantuk, macam mana? Maknanya ada pilihan dengan Allah, buat dan tak buat. Betul? Rasa-rasa cinta tak? Letih aku bagi tidur, tapi kenapa kau nak tidur sampai mati? Sudah dibagi nikmat, tapi salah guna nikmat. Sakit ke tak? Memang kita nak puasa tapi tak sempat sahur. Betul? Pun masalah. Itu maksudnya kita kata, maka yang sunat-sunat itu sangat penting. Artinya dia nak menjadi tangkai untuk meraihnya cinta Allah. Ketika kita kata, yang kita kata ingat Allah dalam setiap keadaan, setiap tempat dan setiap kerja. Terbaik sama. Ingat pertama dia dalam mana ingatnya? Dalam ingatan, betul? Dalam hati. Ini paling penting. Sebab itu zikirnya tak berhenti. Walaupun tak dapat zikir lisan, dapat zikir hati. Jadi mukanya cerah. Nak tahu zikir tak dia ngantuk ya? Bukan susah. Ataupun masak je. Kerana orang berzikir yang ingat Allah, Allah dekat dengan dia. Allah bagi dia senang, Allah bagi dia lapang. Betul? Ini kekuatan. Ada, saya tak boleh tidur. Lah, syukur. Betul tak? Oh, kita sengsara tak boleh tidur. Sebab tak rasa tidur tu hadiah dari ya Allah, Allah tak bagi aku hadiah tidur ni ya Allah. Maka aku nak bangkit, nak buat hadiah lain. Kok Allah bagi tidur lain yang lebih bagus. Faham tak? Tapi kita cerita orang, kita dah 3 hari tak boleh tidur. Untung, oh Allah, letih ni. Jadi kalau tak tampunglah dengan vitamin-vitamin. Okey. Jadi maknanya sekali lagi yang kita dah ulang dari awal tadi dah. Ingat Allah setiap-tiap rasa. Bukan ingat semata. Rasa. Umi selalu kempen gini. Tolong rasa Allah dengan kita. Nak bohong sakit. Nak cakap belok-belok pun sakit. Malu. Allah dekat dengan aku ni. Allah catat ni. Okey. Kemudian kita ke yang keempat, mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada diri sendiri. Diri sendiri siapa yang pegang? Biasanya dikawal oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu nak makan dulu ke kuliah dulu? Makan dulu, kau tak ngangkat. Betul? Makan dulu kan dia apa? Kuliah dulu. Lepas kuliah kan boleh makan. Tak ada macam tak makan je dulu. Nanti susah masuk angin pening. Oh, tokoi-tokoi masuk angin. Maka boleh. Kalau tahan buat, kau tak tahan makan. Makan wajib. Kuliah pun wajib. Tapi jangan makan sampai kebuntat. Kau dapat apa kita kata keripap sekeping okey, jangan 4 keping. Baru kuliah letih lagi. Okay? Mendahulukan kecintaan Allah dari kecintaan nafsu. Maknanya kekuatan kita kata kena pergi mana pun. Kalau pergi orang kahwin pukul 12, solatnya pukul berapa? Siapa pergi orang kahwin lepas Zuhur? Oh, kau? Sebelum Zuhur, terlangsung pula sampai Zuhur.
Allah Zuhur dah panjang. Ini orang baik-baik. Asalah lah katakan. Maka terbaik kalau tak mampu nak kejar waktu tengah hari. Okay. Maka pergilah lepas Zuhur itu lebih selamat. Maknanya kita mengutamakan hak Allah daripada hak perut. Kalau pergi lambat nanti lauk dah habis. Kalau pergi lambat tak sempat jumpa pengantin. Macam itu jadi wajibnya wajib apa? Tunaikan jemputan. Tapi kita dah, tak boleh nanti semua dah habis. Orang dah balik, kita baru nak datang kan? Itu maknanya dia mengutamakan perut, nafsu. Jadi utamakan hak Allah dulu. Baru kita berjalankan untuk nafsu. Itu kalau orang yang ingat, aku nak utamakan hak Allah. Ini kekuatan. Tapi kan kita boleh kador. Kan kita boleh itu. Kan kita boleh ini. Zuhur kan lambat. Pukul 1 sampai pukul 4 ada zuhur. Kita ambil yang mana? Yang dulu yang last. Yang last. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah dah jadi jamak pula. Okay. Itu kekuatan. Maknanya ini cakap boleh. Senang. Cakap boleh kalau tidak jadi karakter. Kenapa nak pergi sebelum Zuhur pukul 11, 12, 1. Zuhur tinggal 2 jam. Jam 1 jam. Tinggal 1 jam setengah. Baru ambil piring dah azan. Azan ya Allah. Kita makan masa azan rasanya ni. Tak ada rasa apa. Makan je lah. Sebab kita tak rasa yang azan tu panggil kita. Faham tak? Kerana itu kita kata tak ada rasa. Tahu, faham. Itu kita dah belajar lama dah. Betul? Tapi dah lama belajar tapi belum jadi rasa. Boleh faham? Semak balik kehidupan. Ini benda hari-hari. Allah tak tengok yang setahun sekali, 2 tahun sekali tu. Okey, orang pergi umrah setahun sekali. Ataupun setahun 2 kali kalau kaya. Atau setahun 3 kali. Lantak dia berapa kali pun. Betul? Tapi jangan sampai hilang roh. Jadi sama juga kalau kita buat yang jarang-jarang dibuat. Memang kita sungguh-sungguh. Tapi kalau yang hari-hari, dah biasa dah. Biasa lewat macam mana. Maka utama kita ialah hak kita. Bukan hak Allah. Bila kata-kata hak kita, maknanya itu hak nafsu. Kehendak kita. Okey, itu yang kelima. Kemudian kita kata merenung. Ini perkataannya, merenung dan memperhatikan mengenai kebesaran nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, kita pukul berapa yang? Ampun. 11.30. Kita tadi mula pukul apa? 10. Okey. Sampai 11 kan? Okey, sampai 11.30. Jadi minta maaf banyak lepas yang ada masuk program. Nak ambil cucu ke, nak ambil apa ke, dah terlangsung. Jam tu dah kelabu sikit mata, tak apa nak nampak kan. Untung juga tak apa nampak tu. Okay. Nanti letak jam dekat lampu dekat jam supaya nampak orang tu ni. Jadi nampak gayanya memang tak boleh habis. Semuanya ada 9 dan 10. Tak tahu bila dapat sambung. Kita doa sama-sama sebab pakai dulu yang kita dah bincang. Sampai dulu, buat dulu sampai rasa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nak cakap ihdinas siratal mustaqim, cakap buruk ke tak buruk? Mesti cakap yang elok, Allah bagi yang elok. Betul? Sebab kita dah minta nak jalan lurus. Minta maaf banyak. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Dekat. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Berkuasa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Mengurus. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk mengurusi hati kami, mengurus perasaan kami, mengurus minda kami, mengurus urusan harian kami ya Allah, agar segala yang kami urus mengikut urusan yang kau tentukan, mengikut kehendak yang kau tentukan, yang kami mengurus tidak menyebabkan berdosa denganmu ya Allah.
Kami melawan perintah-Mu ya Allah. Kami yang banyak kerja ya Allah. Kami yang banyak sibuk ya Allah. Kami yang banyak bercakap ya Allah. Kami yang banyak berjalan ya Allah. Jadi kalau semua ibadah ini ibadah yang Kau pimpin ya Allah. Ibadah yang kekalkan dengan ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Jangan jadi kami terjebak setelah membuat dosa, akhirnya terbuat pahala, akhirnya kami terjebak di hujungnya dengan dosa ya Allah. Kami sedang menuju perjalanan jauh yang sudah sampai tempat yang namanya bertemu dengan alam kubur, bertemu dengan kematian, bertemu dengan alam barzakh. Maka suppose jadikanlah proses perjalanan kami ini proses perjalanan yang Kau pimpin, yang Kau pegang, yang Kau beri pelindungan, yang Kau beri petunjuk, yang akhirnya Kau beri kekuatan dan kesabaran. Istiqomah ya Allah, agar segala kebaikan yang kami lakukan selama ini diterima dan dapat dikekalkan hingga kami menutup mata bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah belajar banyak benda yang kami bincang hari ini, ya Allah. Tapi ini belum jadi kekuatan, ya Allah. Belum jadi karakter, ya Allah. Belum jadi saksiah, ya Allah. Belum jadi amalan yang benar-benar dapat kami amalikan, ya Allah. Maka sekali lagi, ya Allah, dan sekali lagi bimbing kami, tunjuki kami, tetapkan ilmu yang kami ada hingga menjadi satu kekuatan yang kami dapat mengamalkan. Kami tahu bahawa amal kami tidak akan diterima tanpa ilmu, maka bukakanlah hati dan hidayahkanlah kepada kami umur yang panjang dan kesihatan yang berpanjangan agar kami mampu menambah ilmu, membantu kami terus merasa dekat denganmu, terus merasa rindu denganmu, terus merasa kami sedang berusaha berjalan menuju-Mu ya Allah. Ajar kami untuk bertemu denganmu di syurga dengan pimpinan dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih-Mu ya Allah, maka izinkan kami mendapat hidayah ya Allah, dari-Mu mendapat syafaat dari kasih-Mu ya Allah. Ya akhirnya kehidupan kami dunia akhirat terbimbing ya Allah, terpimpin ya Allah, terarah ya Allah. Hingga akhirnya kami merasa nikmatnya buah yang kami semai ya Allah di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami istiqomah, ya Allah. Membuat perubahan dalam diri kami, pandukan ilmu yang kami peroleh, ya Allah. Maka ya Allah, dengan sampai ilmu kami ini berat di kepala, tidak pernah berat dalam ibadah. Maka sekali lagi, kami mengharap pertolongan-Mu, petunjuk dan hidayah-Mu sentiasa, ya Allah, agar kami terus dibimbing untuk menjalani kehidupan menuju jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, minta berpandai kali. Ini menyusul 10 jari, mohon maaf. Anda kata dia tak cantik dan pertemuan, dan mungkin juga mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah, insyaAllah, biar akan